Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini adalah hari 4 hari bulan 4 2024. Wah, cantik nombor. Wow, cantik tak ada hari ni bang. Ah, 4424. Wah, boleh beli 4 nombor. 24. Okey. Boleh naik podium lah. Hari ni hari apa? Hari Rabu kan? Ini hari Rabu. Hari Hari Rabu. Khamis. Hari Khamis. Khamis. Hari Khamis Hari esok Khamis. hari Sabtu ada draw. Hari Sabtu ada draw. Benda Magnum Toto. 4424 Okey. okey. 424. Cerita dia macam ni. Tajuk kita hari ni straight to forward lah cerita dia. Dunia perisikan dan kita cerita dia. Dunia perisikan dengan kita. Apa kaitannya dengan dunia perisikan dengan kita kan? Okey. Aku mulakan dulu lah sikit dia. Baru-baru ni kita ada dengar beberapa kejahatan akhbar daripada Ketua Polis Negara mengatakan bahawa ada orang Israel yang ditangkap di Jalan Ampang, di sebuah hotel Jalan Ampang dengan 6 pucuk senjata api cerita dia. Dari jenis pistol, macam-macam jenis, Glock, ada Sig Sauer, ada apa lagi ya, Smith & Wesson, ada Steyr, ada beberapa model lah cerita. Okay. Dan Ahmad Israel ni masuk ke Malaysia dengan menggunakan pasport Perancis katanya. Ini yang asas je lah. Okay, mari kita tengok apa soalan yang Cik Wan nak tanya dengan aku ni cerita dia. Okey bang, itulah. Aku sebenarnya tergerak juga nak tanya kau pasal dunia perisikan ni kan, sebab yalah bila dengar berita macam tu dan kita tengok senjata yang dikeluar yang dipakai tu pun hebat-hebat. Maknanya bukan penjenayah biasa yang pakai lah kan. Smith & Wesson, Glock tu memang famous lah kan. Sig Sauer tu biasanya military pakai kan, askar pakai biasa kan. So orang kata apa, kalau secara terlintas kepala, dia ni bukan orang biasa-biasa lah. Maksudnya kan, mungkin ejen perisikan, kita tak tahu kan. Ataupun dia mungkin pembunuh upahan pun kita tak tahu kan. Sebab sekarang ni dunia sekarang ni pelik kan manusia kan. Tiba-tiba je lalu tepi, pap, letak pistol bom tembak macam tu je kan. So kita tak tahu. Cuma yang menarik minat aku sekarang ni, okey, dua perkara. Macam mana polis kita kan, ataupun orang kita kan, tiba-tiba je boleh tangkap kan. Satu, macam mana kita buat perisikan tu satu kan. Yang kedua, macam mana perisikan ni kan, kita tahu dunia perisikan ni real kan. Benda tu memang betul-betul wujud. Sebab kalau kita tengok pada cerita, yelah sampai ada Mission Impossible punya lah kan, ada macam-macam lah, James Bond kan, kita tengok kan selalu dipotretkan kan. So biasanya dia orang pun buat cerita-cerita ni, filem-filem ni pun based on true story ataupun based on the real thing yang betul wujud kan. Even kita tahu pun MI6 tu pun memang wujud pun kan. MI6, even kita kat Malaysia pun ada MIO semua benda tu kan. So kita ada juga bahagian perisikan tentera kita, bahagian Corisate semua everything tu kan. So itu menarik minat. So nak tahu sebenarnya macam mana benda ni berfungsi dan beroperasi. Dan kita sendiri orang kata orang meraih ni kan, rakyat biasa ni tak sedar pun benda tu berlaku sebenarnya. Mungkin kau boleh share sikit. Benda ni sebenarnya open secret sebenarnya. Okey. Dia sebenarnya berlaku hari-hari. Perisikan ni bukanlah kepada perisikan. Dia ada banyak perisikan ni. Perisikan militeri satu, perisikan komersial satu kan. Dia panggil business kan. Itu perisikan juga cerita dia. Kita kena ambil kira benda tu. Lepas itu merisik khabar cerita dia kan, contoh macam nak tahu apa kecurangan berlaku dalam pasangan dan sebagainya. PI itulah personal satu perisikan jugalah. Penyiasat peribadi lah kata. Tapi dalam konteks besarnya cerita dia, untuk penerangan sikit lah, ini cerita apa yang aku cakap ni just ambil spin off sub lah cerita dia. Just kalau rasa tak nak percaya pun tak apa, nak percaya pun tak apa, tak ada masalah, tak ada isu pun cerita dia. Okey. Cerita dia macam ni. Kita ambil dalam konteks besar lah. Konteks besar ialah perisikan terhadap negara cerita dia. Kenapa perisikan terhadap negara ni besar? Sebab ia melibatkan ekonomi, dia melibatkan keselamatan dan dia melibatkan kedaulatan. 3 benda. Dan tiga benda ni tidak ada kompromi. Terutama sekali kedaulatan lah cerita dia. Okey, kenapa kedaulatan? Contohnya orang nak jajah kita. Orang nak serang kita untuk mendapatkan
takluk kawasan kita cerita dia. Kan? Lepas tu kalau dia tak dapat takluk cara biasa, dia kata dia nak tahu macam mana apa ni situasi yang berlaku supaya dia orang boleh take over negara ni, contohnya dia orang cuma dia pun guna cara ekonomi, dia perserang cara ekonomi, berisik kan, apa kelemahan kat Malaysia, apa kekurangan kat Malaysia yang dia orang boleh tackle dari segi tu. Okey, contoh itu dari segi lepas tu dari segi border, petrol, keselamatan kita sendiri kan. Jadi keselamatan kita macam mana, adakah kita punya ketenteraan kita lemah ke. Okey, penerangan asas. Bila bercerita tentang perisikan ni, kita jangan tengok dekat polis saja. Kita jangan tengok dekat askar saja. Sebab dia meliputi banyak benda. Okey, terlalu banyak segmen. Di Malaysia lebih kurang lah, ada lebih kurang 25 agensi yang terlibat dengan perisikan. 25 agensi. Banyak. Okey. Salah satu agensi yang pernah mendapat nama yang cukup cantik dalam dunia perisikan di Malaysia ni ialah, kalau saya sebut namanya mesti orang akan kata bluff je, gelak je. Tapi minta maaf, itu adalah benda fakta je dia. Ialah satu daripada agensi kerajaan yang pernah terlibat memerangi komunis secara di belakang tabir, iaitu agensi kerajaan yang bernamakan KEMAS, Kemajuan Masyarakat. Okey, masa dulu kerajaan wujudkan KEMAS, dia hantar orang-orang pergi ke dia punya pelatih-pelatih KEMAS ni pergi ke kampung-kampung, hulu kampung, kononnya mengajar orang kampung macam mana menjahit, memasak dan sebagainya. Tapi mereka adalah mata-mata kepada kerajaan. Jadi dia orang tahu adakah kawasan ini diserapi oleh elemen komunis atau tidak. Macam mana pergerakan komunis di kawasan tu, contoh dia. Jadi maklumat-maklumat tu dihantar kepada cawangan khas. Masa kita dah ada cawangan khas, SB sebagainya. Kita ada beberapa masa tu, kita ada MKN, Magran yang tu handle Magran sebagainya. So banyak. Itu satu contoh saya cerita. Ada banyak lagi agensi-agensi yang kita pernah ada. Contoh yang kita pernah ada dulu, Biro Siasatan Negara, BSN. Satu masa dulu, Biro Siasatan Negara ni. Masa dulu jurisdiction dia punya kuasa dia besar. Jadi dia boleh menyiasat apa saja, termasuklah rasuah. Jadi selepas satu masa dia pecahkan, jadilah BPR, Badan Pencegah Rasuah. Dia cuma untuk handle rasuah saja. Yang lain pergi ke tempat unit lain cerita dia. Dan akhirnya jadi SPRM lah, seperti mana yang kita tahu cerita dia. Okay. SPRM adalah juga satu unit risikan juga sebenarnya. Itu dari segi bentuk yang lain cerita dia. Okey, jadi kalau dalam konteks risikan ni cukup luas sebenarnya, kan? Kita bila kedutaan, pejabat-pejabat kedutaan kita dekat luar negara pun, kita pun buat juga kerja-kerja risikan. Di pegawai-pegawai di sana juga membuat. Bukan kata kita nak merisik negara musuh, tak. Bukan semua negara ni kita anggap sebagai musuh, tapi ada beberapa negara yang memang kita ada letak dalam senarai kurang percaya dipanggil. Cerita dia. Okey. Cerita dia. Jadi bila tu dia orang kena buat apa, risikan untuk apa? Untuk keselamatan keselamatan rakyat lah. Kita tak nak pengganas masuk ke Malaysia. Jadi sebelum pengganas masuk ke Malaysia, kita kena selesaikan sebelum kita di luar. Cerita dia. Ataupun kita buat sekatan ke apa sebagainya, cerita dia. Okey. Jadi bila pengganas ke apa sebagainya masuk dalam Malaysia, kita ada polis, cawangan khas dan sebagainya. Dan kena ingat, cawangan khas ni juga beroperasi di luar negara. Di kedutaan, pejabat-pejabat kedutaan kat Malaysia di seluruh dunia. Pejabat persurian tinggi sebagainya. Itu dalam konteks Malaysia lah cerita dia. Saya tak nak cerita sebab ini open secret. Semua negara pun buat benda yang sama cerita dia. Okey. Contohlah, kita ambil contoh lah kan. Kita ambil tahu tentang apa yang berlaku di Singapura. Contoh ini cerita contoh. Contoh ke betul ke? Pada fikirlah sendiri kan. Kita ambil tahu tentang Singapura. Dan Singapura pun ambil tahu juga tentang kita. Dua-dua buat kerja perisikan juga. This is part of open secret yang semua orang buat cerita dia. Nothing grandiose. Tak ada satu yang pelik cerita dia pun. Kan? Jadi cerita dia, bila elemen-elemen ni kita gabungkan. Kalau kita tengok dekat US kan, dia ada CIA kan. CIA ni dia beroperasi di luar negara. Dia ada dalam negara dia, agensi perisikan dalam negara, itu FBI, cerita dia. Itu dalam negara. Di luar dia ada CIA. Tapi di antara semua tu dia ada satu lagi NSA. Kena ingat, CIA dia ada buat satu dipanggil CIA World Book, dipanggil World Fact Book gitu dia. Jadi dekat situ semua data-data seluruh dunia dikumpulkan, dikompilkan setiap masa untuk dia orang buat analisis macam mana dia pun nak duta-duta dia orang nak beroperasi dekat negara tu, strategi dia, ekonomi dia, sebagainya, keselamatannya macam mana. That's itu dan dia orang pula publish pula data tu cerita dia. Kan?
CIA fact book tu ada kat dalam, boleh carilah kat internet je tadi, tak ada masalah pun. Tak ada itu pun. Itu dia panggil level level asas sajalah benarnya. Yalah. Tak payah terlalu mendalam lah je tadi untuk public je tadi. At least kita tahu je tadi sebelum kita pergi. Jadi saya nak cerita asas persikan. Jadi dalam konteks Malaysia, kita pun ada unit persikan yang canggih je tadi. Dalam polis kita ada E3, E3M contohnya, kita ada F-team contoh dia. Kita ada dalam askar, kita ada MIO, kita ada dalam Jabatan Perdana Menteri MEIO je dia. Dan juga kita ada unit-unit lain yang saya minta maaf, saya tak boleh nak sebut dekat sini je dia. Antara Keselamatan Negara, saya tak boleh nak sebut yang agensi-agensi lain. Kan? Jadi cerita dia, itu yang berlaku lah cerita dia. Jadi dalam kes yang baru ni berlaku ni cerita dia kan, banyak orang tanya, ada yang kontak saya, PM saya tanya tentang what happened? Macam mana boleh seorang suspected masuk ke Malaysia? Okey, saya sebenarnya saya tak kata saya tahu 100% tentang senario tu. Tapi saya dimaklumkan oleh beberapa kawan lah, beberapa kawan yang saya pun tak berani nak mengatakan adakah info yang dia orang bagi pada saya tu. Sebab kadang-kadang dalam dunia benda ni, cerita dia, kau kena faham satu benda. Kita tak akan dedahkan semua cerita pada semua orang. Okey, jadi kadang-kadang kita saja sededahkan satu cerita supaya kita mengelirukan pihak yang satu lagi cerita dia. Ya, betul. Okey, jadi saya ada 2-3 cerita. Satu daripada cerita dia, Mamat Israel ni masuk. Tak ada masalah, siapa mana-mana orang pun daripada mana-mana negara, pasport dia clear, jalan, boleh masuk Malaysia. Tak ada isu. Selagi mana nama dia tidak ada dalam sekatan. Okey, sekatan perjalanan, Interpol ke apa-apa. Jadi tak ada masalah. Jadi Mamat tu dia pakai pasport Perancis cerita dia. Dia dapat pasport Perancis tu dekat kedutaan Israel, dekat kedutaan Perancis di Israel cerita dia. Okey, dia pelik juga macam mana ada dua pasport kan cerita dia. Okey, cerita dia. Okey, saya berterangkan, tak ada masalah untuk ada 2-3 pasport sebenarnya. Kan? Untuk beberapa negara lah, tapi sebenarnya that's why kita ada Malaysia ni ada nak cuba untuk buat kuasakan satu polisi di mana satu orang tak boleh ada dua kewarganegaraan. Gitu dia. Sekarang ni kita boleh ada Malaysia dan juga Britain kan, antara satu kan. Kita masuk saya cakap macam ni. Kita tak akan benarkan orang masuk ke Malaysia yang ada 2 kewarganegaraan. Itu polisi yang kita nak buat sebenarnya. Kan? Maknanya siapa yang ada 2 kewarganegaraan tu memang kita tak akan benar. Contoh macam itu hari Nas Daily tu kan, dia masuk Malaysia kan, guna pasport dari mana tah. Itu dia. Kalau ikut tak boleh sebenarnya sebab dia adalah warga Israel gitu dia. Tak banyak sebenarnya warga Israel banyak yang masuk ke Malaysia. Tak ada masalah pun gitu dia. Kalau dia guna pasport US ke pasport mana tak ada masalah. The issue is cerita dia, adakah dia tu spy? Contoh dia spy lah, kita bagi istilah dia sedap, istilah James Bond dia spy lah cerita dia kan. Okey. Spy lah. Berisik ataupun bukan cerita dia. Dia ada 2-3. Saya bagi 3 poin. Satu, dia mungkin spy. Okey, dia mungkin. Tak kata tidak juga cerita dia. Dia mungkin pembunuh upahan cerita dia. Dan yang ketiga dia memang orang biasa yang tak tahu apa benda dia buat, apa agenda dia cerita dia. Okey, fine. Sebab salah satu daripada cerita yang saya dibagi tahu ialah dia suruh budak clean bilik hotel dia. Cleaning service. Room cleaning kan, room service kan. Room service. Room service. Room service. Jadi budak-budak pun datanglah pergi mengemas bilik dia. Tiba-tiba nampak beg. Itu cerita daripada satu pihak. Okey, pihak yang diceritakan ni adalah daripada agensi kerjaan lah. Saya tak nak sebutlah mana cerita dia. Jadi dia orang bercerita dengan saya, dia orang akan bagi tahu itulah berlaku. Jadi budak tu cek atas katil tu ada beg. Dan terselak dengan beg tu adalah pistol. Sebab masa dia orang nak angkat, nak pindah, nak kemas katil. You faham tak? Maksud dia mesti kena kemas katil. Jadi dia kena angkat barang atas katil. Kalau tidak baru boleh betulkan cadar sebagainya. Jadi dia orang nampak pistol. Jadi budak-budak ni takut. So dia orang report dekat manajemen hotel. Manajemen hotel panggil polis. Polis datang cek sebagainya. Faham, tangkap sebagainya. Yang lain-lain tu adalah sejarah. Itu satu cerita. Okey, itu satu cerita. Yang satu lagi itu satu version lah. Itu satu version lah. Setakat ni tak ada real official punya version lah cerita dia kan. Satu lagi memang dia orang tangkap pasal dia orang dah dapat maklumat daripada pembekas senjata cerita dia. Okey, ini open secret juga dekat Malaysia. Open secret. Aku nak bagi tahu pada semua orang lah. Kalau korang beli senjata api di Thailand contoh dia.
Boleh beli senjata api di Thailand. Kau nak bawa balik Malaysia, boleh bawa balik Malaysia. Dekat Thailand dia jualkan, tak ada masalah. Kau dekat border ke tu tak ada masalah pun. Kau soroklah dalam kereta sebagai, jangan nampak bawa macam tu. Kau soroklah. Tak ada masalah, bawa masuk Malaysia. Tak ada masalah. Tapi polis tahu dah yang kau beli tu apa brand, apa model, apa sebagainya. Polis dah tahu. Sebab dia orang akan salurkan maklumat tu kepada polis, kata dia, PDRM. Jadi PDRM akan monitor kau pergi mana. Dia nak tahu sama ada kau pakai sendiri ke atau kau supply kepada orang. Sebab faham maksud dia. Jadi bila kau supply kepada orang, dia pun nak tangkap siapa orang tu, kata dia. Siapa pengguna akhir dia. Kau faham maksud dia? Kalau kau pakai sendiri, dia tahu okey, kau pakai sendiri. Dan kau kena tangkap lah, cerita dia. Kan? Tapi bila kau supply ke orang, kau kena tangkap, yang orang yang kau supply tu pun kena tangkap juga, cerita dia. Lepas itu barang tu, lepas kes-kes apa sebagainya, siap-siap barang-barang tu sampai balik ke Thailand balik. Cerita dia. Dan win-win. Orang kat Thailand untung, kita pun dapat untung sebab kita dapat tahu ke mana kawalan senjata api tu dekat situ. Itu dan contoh-contohnya. Jadi dunia perisikan ni dia ada yang legit. Link tu maknanya hebat jugalah link tu. Dia dunia perisikan ni legit, ada yang legit, ada yang tak legit. Kita faham. Maksud yang legit adalah yang tu berdaftar dengan kerajaan, yang kita pun tahu nama-nama dia. Okey? Okey. Ada lagi yang tak legit. Maksud dia bukan tak legit dari satu tu, dia legit sebenarnya, tapi dia tidak dinampakkan legit sebab dia ni di belakang tabir. Okey. Macam black out lah kiranya, lebih kurang. Lebih kurang macam black out lah cerita dia. Okey, jadi benda-benda ni normal cerita dia, tak terkejut cerita dia. Okey. Dalam kes Mamat ni cerita dia, sesuatu yang problem yang aku tengok daripada dia punya storyline lah, flow storyline dia semuanya, aku siap gelak lah cerita dia. Sorry tu saya lah, aku terpaksa gelak. Satu ialah, kalau betul kau spy nak masuk Malaysia, kau tak akan bawa 2 pasport. Kau akan pre-select pasport mana kau nak pakai, cerita dia. Betul. Lepas tu, pasport yang kau nak pre-select kan tu, pastinya, kalau pasport tu Perancis contoh dia, maklumat dalam tu dia akan cerita tentang kau ni lah warga negara Perancis, kau duduk dekat Perancis, alamat kau Perancis. Tak ada satu kaitkan dengan mana-mana negara lain. Gitu dia. Faham maksud dia? Jadi contoh, aku pergi ke overseas guna pasport Singapura. Contoh macam betul ni cerita. Okey, contoh dia kan. Contoh aku pergi ke Singapura kan, aku guna pasport Singapura. Aku tu masuk, aku cop sebagainya. Jadi dekat pasport Singapura tu dia ada alamat aku dekat Bedok, contoh dia HDB flat dekat sana, siapa dia, aku sekolah kat mana sebagainya. Kalau ada orang check, faham tak maksud dia? Maknanya tally semua dalam ceritanya dengan pasport yang aku bawa. Itu kalau spy cerita dia. Kalau hitman, pembunuh upahan pun lebih kurang sama juga cerita dia. Dia pun akan beli pasport yang clone, pasport tiruan, pasport fabrikasi cerita dia. Dan dia akan clearkan maklumat dalam tu sebagainya atas dasar. Contoh dia akan cari nama orang yang dah mati, contoh dia. Serta nama dia akan guna alamat orang particular. Jadi mati dia tu mesti sama umur, nampak? Kalau orang muka kau 40 tahun, mesti orang mati tu pun umur dia patutnya 40 tahun kalau hidup lagi cerita dia. Kau faham tak? Dia guna orang lain tu. Muka sama, nama lain cerita dia. Kalaupun ada 10 pasport sekalipun, kan? Dia akan ada pasport nama-nama yang berbeza, muka yang sama cerita dia. Alright. Dan setiap satu tu mesti ada profil, identiti dia sendiri. Tak ada. Itu dari segi aku cerita kau dalam dunia perisikan. Sama ada legit atau tak legit, kita benda pertama sekali kena settle pasport gitu. Dan pasport ni sama ada kau boleh beli secara haram di pasaran gelap gitu dia, atau memang ada unit-unit yang ditugaskan untuk membuatkan. Kalau agensi yang legit dan sebagainya ni, dia ada unit khas untuk membuat pasport-pasport tu. Kau jangan tanya macam mana dunia di pasport ni, cerita dia memang best cerita dia. Dan aku sendiri pernah tengok benda tu dan aku tahu benda tu cerita dia. Okey. Jadi itu cerita dia. Dalam kes tu. Satu lagi cerita dia. Okey. Kenapa aku cakap yang Mamat Israel yang masuk ke Malaysia tu aku rasa fishy sikit. First dia masuk, dia duduk kat hotel 5 star. Dia satu benda yang no. Dia kata pantang utama sekali ialah duduk dekat hotel 5 star. Sebab kau akan ada record, kau akan ada CCTV, kau akan ada face recognition dan sebagainya. Tambah kalau hotel 5 star tu ada casino dalam dia. Dan memanglah CCTV dia tahap dewanya dengan face recognition dia, database dia simpan. Dia akan verify kau orang ni dengan Interpol ke polis ke apa, whichever. Dan benda tu no, takkan orang buatnya.
Okey, hitman ke apa ni? Apa spy ke apa perisik ke seperti dia memang takkan Tak guna. ada kau. Suara kau hilang. Aku suara hilang. Kalau tak, maksud aku spy ke perisik ke apa sebagainya. Dengar tak sekarang? Oh, lambat ada lagging kan cerita dia. Dia lambat. Video dengan audio lambat sikit. Okey. Okey, tak Dah apa, tak okey. apa. Alright, sekarang dah okey dah. Okey, dah okey. Okey. Biasalah network kan. Kadang-kadang kita network kita slow. Okey. Jadi benda itu adalah satu no. Memang jarang, memang tak logik orang buat cerita dia. Itu satu. Keduanya pula, dia masuk ke Malaysia, lepas tu dia pergi shopping di tempat-tempat mewah. Satu lagi benda yang memang benda-benda orang-orang yang terlibat macam dunia pembunuh upahan ke apa ni, agensi risikan ke, dia orang tak akan buat benda tu cerita dia. Dia tak akan berada di tempat-tempat macam tu cerita dia, sebab ia menimbulkan kecurigaan orang, menimbulkan pemandangan orang. Lepas tu ketiganya pula, dia buat meeting di kat hotel di mana CCTV cukup banyak cerita dia. Dan tak ada siapa yang bodoh nak duduk buat meeting kat tu. Kalau boleh, dia orang akan jumpa ke kedai-kedai tepi jalan, kedai-kedai bawah pokok yang tu dia yang tak ada CCTV tu tak cerita dia. Nak buat apa-apa meeting ke bincang ke apa, pergi kedai mamak cendol tepi jalan ke apa ke cerita dia. Faham tak? Jadi dia dunia perisikan ni memang macam tu. Dia takkan, kalau boleh dia akan melindungkan diri. Dia pakai topeng, pakai mask, pakai beanie contoh dia, pakai cap ke contoh dia. At least pakai hoodie ke, nak coverkan pandangan dia daripada CCTV dan sebagainya. Memanglah orang boleh cam tapi ambil masa lah untuk kenal pasti. Dia faham tak maksud dia? Kan? Jadi benda-benda tu ialah no yang patutnya tidak ada dalam kes ini yang ni. Jadi aku tak nampaklah dia ni adalah hitman atau spy. Tapi dia mungkin ada seseorang yang ya mungkin ada intention lah cerita dia. Tapi kadang-kadang kena ingat juga, ada setengah orang pandai berlakon macam tu. Dia kata dia nampakkan macam dia macam tu. Jadi tapi sebenarnya dia adalah yang terbaliknya dia. Okey, tapi ini aku cerita berdasarkan apa yang aku tahu ya. Kita Malaysia ada agensi risikan yang beroperasi hanya di luar negara, tidak di dalam Malaysia. Dia tidak dibenarkan beroperasi di Malaysia cerita dia. Jadi agensi risikan cerita dia, kebanyakan dia punya anggota dia muda-muda. Muka macam muka budak sekolah cerita dia. Dan dia tak adalah macam rambut rekrut sebagainya, tak ada. Dia rambut macam biasa, rambut panjang ada, rambut botak lah sebagainya, macam-macam look normal. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek cerita dia. Ada yang handsome, ada yang muka macam rumah cerita dia. Tak kira lelaki atau perempuan cerita dia. Okay? Ada yang body solid marvelousnya tahap, dan ada yang betul-betul je, tak boleh kata apa. No comment cerita dia. Sebab cerita dia sini. Sebab benda-benda ni adalah memudahkan dia orang untuk blending. Dia orang pergi mana-mana. Jadi cerita dia, jadi budak-budak kita ni, aku panggil budak-budak lah. Dia orang buat operasi luar negara, dia orang pergi atas student, bercuti, kadang-kadang pergi sebagai couple, baru kahwin, newlywed sebagainya. Dan dia orang memang travel solo. Ni lah cerita dia. Jadi benda ni open secret juga. Open secret, close secret lah cerita dia. Tak banyak orang tahu cerita dia. Dan unit kita ni memang kuat bagus jugalah berbanding compare dengan negara-negara yang kita standing lah. Nak kata terlalu bagus pun tidak lah, tapi orang kata tak naklah brag diri lah cerita dia kan. Tapi standing lah cerita dia kan. Cerita dia kuat bagus juga lah. Cuma yang pasti cerita dia, itu dunia persikan. Dunia persikan ni sebenarnya dia jalan seamless, serentak dengan apa yang you all ada sekarang pada masa kita tak perasan pun. Cerita dia. Aku mungkin tak perasan orang lain pantau aku. Orang lain pula tak perasan yang dia dipantau cerita dia. Itu cerita dia. Jadi kepentingan. Kepentingan risikan ni macam aku cakap tadi lah, 3. Ekonomi, keselamatan negara dan juga kedaulatan. Dia tak ada option lain lah cerita dia. And jadi kalau kita tengok dalam TV kan, cerita drama apa ni Hollywood dan sebagainya, Bollywood ke, spy ni juga handsome lah sebagainya. Susah nak jumpa spy yang handsome, betul-betul handsome macam dia. Sebab dia mencurigakan cerita dia. Pakai smart, pakai blazer, pakai apa ni, kupis dan sebagainya. Sesuatu yang macam tek cerita dia. Pakai kereta mewah, fancy. Pergi dining ke, pergi tempat-tempat yang very grand macam cerita James Bond, Mission Impossible sebagainya tu. Tidaklah.
lupakan sajalah benda-benda tu. Nak katakan ada yang macam karakter Jason Bourne pun lebih kurang, tapi Jason Bourne tu nampak terlalu diportraykan nampak macam wow karakter, tapi dia tak wow. Dunia perisikan ni dia tak wow. Dan diorang ni pun kan bukan dia bayar gaji banyak-banyak pun, gitu dia, sikit je gitu dia, tak banyak pun. Cuma diorang ada allowance, lepas tu diorang ada beberapa facilities yang diorang boleh gunakan. Kan? Jadi apa yang aku cerita ni kan, ni ialah berdasarkan satu daripada yang dalam Malaysia lah cerita dia. Kan? Aku tak nak cerita tentang apa ni yang bawah, apa MI6, MI5 contoh dia, France punya ke, atau apa ni FSB daripada Rusia ke, atau Singapore, SID Singapore. SID Singapore ni pada aku ialah satu agensi yang lawak, sebab pada beberapa tahun lepas masa kita COVID itu hari, tiba-tiba dia mengeluarkan iklan mengambil apa operatif, sebab dia dah tak cukup operatif cerita dia, sebab anak muda tak berminat untuk join dia orang, sebab cerita dia kau dapat gaji sikit je cerita dia. Baik kau pergi duduk swasta sebagainya, lagi kaya, macam-macam boleh buat duit. Hidup pun tak tertekan. Duduk dekat bahagian ini memang hidup tertekan cerita dia. Jadi dia orang dah kekurangan. Jadi first time SID mengeluarkan iklan tu dalam media sosial. Itu bahaya juga. Aku siap tag kawan-kawan aku gelak sebagainya. Sebab aku cakap apa? Malaysia punya agensi sampai hari ni kami tak pernah kami off record, tak pernah di close. Cerita dia perawatan dan sebagainya. Okey, balik pada soalan. Ada soalan ke? Okey, tak ada soalan cerita dia. Okey, ada sekejap aku bagi soalan. Ada sebenarnya soalan aku nak cakap ni adalah satu soalan yang ramai tanya. Macam mana nak join agensi risikan ni cerita dia? Dia tak ada borang bang. Dia tidak ada borang, tak ada pejabat pun masuk-masuk ke, kena isi borang SPA6 ke, interview macam tu, tak ada. Dia adalah pre-select ataupun apa ni, ada orang yang recommendation. Recruit lah, maknanya recruitment lah. Ada recruitment punya. Tapi person yang recruitkan lah. Tapi semua tu kalau yang salah satu daripada agensi yang kat Malaysia ni dipanggil spotter. Spotter ni akan mengenal pasti siapa orang yang sesuai dengan dia orang buat apa ni, check background dan sebagainya lah. Itu bukan saja di Malaysia saja, sama juga dekat overseas, sama benda yang sama. Istilah dia macam-macam tapi pusing balik pun lebih kurang spotter. Tapi macam aku cakap lah, dia tidaklah macam Singapore tu yang isi borang kan. Gelap, lawak. Tak macam kita tengok contoh cerita macam cerita dia rekrut kan, macam mana dia rekrutkan budak biasa yang ada PhD dalam bidang dalam bidang ekonomi, ada dalam bidang finance kan, dalam bidang finance. So dia buat risikan on finance, orang kata untuk tengok flow kewangan semua benda kan. Dia ada banking, dia ada macam-macam lah. Dia ada risikan dari segi banking semua. Even kita tengok dalam, kalau yang dipotretkan dalam TV pun FBI, dia orang ada specialize dia orang kan, forensiknya dari segi bidang komputernya, cyber technical kan, kewangan, even linguistik pun ada rasanya buat bisikan kan, untuk terjemahan semua tu kan. Semua cabang kejaya ada unit dia. Ada unit bisikan dia lah, dia merisik kan. Okey, kita tengok dari segi teknologi pula kan. Okey, dari segi teknologi wise. So kalau kita tengok macam Mission Impossible semua tu, wow. Kita tengok gadget-gadget dia power gila kan, dengan boleh buat toppingnya, boleh buat apa ni, dengan itu dengan ini semua, boleh tukar suara, face recognition dia cukup power semua, everything. Is it orang kata sekadar dipotretkan dalam filem ke, ataupun memang kalau dalam dunia nyata pun kita ada sebenarnya teknologi tu. Even Malaysia sendiri kita ada teknologi yang macam tu sebenarnya. Okey, cerita dia macam ni. Dia ada true and false lah. True and false lah. Aku cerita false dia. False dia biasalah, apa yang keluar dalam Hollywood tu cerita dia adalah kebanyakan dia 30 to 40% lah, tepat lah cerita dia. Biasalah kau kena ada elemen wow factor lah. Wow factor tu memang kita tahulah kan. Barulah orang nak tengok kan, layan movie tu gitu dia. Layan TV tapi gitu kan. in reality dia, ini in reality ni. Cerita dia ada banyak gadget-gadget yang boleh kata semua agensi risikan memilikinya, buat sebagainya. Dia ada unit-unit khas dia dalam dia. Contohlah yang Malaysia punya, aku ceritakan kau. Malaysia punya
dia pernah letak listening device dalam remote control. Remote control TV letak dalam pejabat. Cerita dia, kau memang letak atas meja, betul tak? Atas meja milik meeting. Jadi kau minta untuk kau tahu benda tu device, listening device kat situ. Kau faham? Lepas tu dalam bateri dia pun letak. Sebiji nampak macam bateri. Kau kena faham, bateri double A kan, dia tu bateri nampak macam bateri double A. Tapi cuba kau bayangkan, bateri double A tu sebenarnya adalah bateri triple A di dalam dia. Bateri double A tu double up dia. Kau faham? Body je kat dia. Maksud dia yang bateri yang dibekalkan adalah daripada yang 3A tu. Tapi yang selebih tu, ruang yang lebih tu adalah alatan device untuk listening dan sebagainya. Okey, itu satu. Lepas tu dekat kipas lah, kat tu macam-macam listening device. Itu yang dibuat sendiri. Macam mesin Coway, letak mesin Coway tu, lepas tu letaklah listening device kat situ. Datang servis, maintenance macam biasa. Sedangkan benda tu letak kat mana? Pantry. Dan memang pantry ada tempat orang bersembang macam dia. Itu untuk corporate punya espionage dan sebagainya. Kena faham. Dia ada banyak gitu. Dan itu macam lampu, everything. Itu CCTV. Lepas tu macam mana collect satu. Okey, collect. Ingat satu kes lah cerita ni. Ingat satu kes. Memasang pada mesin photostat. Oh, okey. Okey, bila kita photostat sesuatu, dia ada dia punya scanner tu. Scanner tu dia akan scankan benda tu, baru dia terjemahkan secara elektronik dan dia print balik. Betul tak? Betul. Konsep dia sebenarnya dia scan, lepas tu dia print balik. Itu adalah mesin photostat cerita dia. Ini nak kena cerita bagi orang faham. Jadi kalau kita letak satu device kat situ, yang dia simpan apa saja yang di-scan kan tu. Kan. Jadi bila sampai cycle mesin photostat tu tak diservis, datanglah technician. Oh, ini budak baru saya, dia kata. Oh, saya budak baru lah, cerita dia. Kita kasih. Kan? Sebenarnya budak baru tu lah yang ngambil data tu balik, cerita dia. Sebab dia tak nak ada hantar secara digital lah. Tapi kena ingat, baru punya mesin photostat, dia ada IP base. Pasal dia ada sistem IP. Dia kau boleh hantar fax, kau boleh hantar everything guna dengan mesin tu. Dia panggil multi-purpose kan, all in one kan cerita dia. Jadi yang itu pula tak perlu. Dia just pasang tapping hantar je. Guna satu certain port yang lain, bukan port 80 ke apa, dia boleh hantar terus kepada certain IP untuk dapat detect. Tapi itulah bergantung pada firewall dia. Kan? Banyak company dia block firewall cerita dia. Okey, tak apa, fine. Kalau dia block firewall sebagainya, okey, itu ya cara tu. Datang maintenance service. Tukar toner. Kalau kau block firewall pun, kalau benda tu boleh discusskan dia, kan reroutingkan dia pergi ke port yang valid, port H81 ke, port 80 ke, kan, mana-mana yang kata nombor port, boleh je lepas, kan, as long as dia tak filterin sampai tahap paket, kan. Jadi macam itulah kan, bila aku nak bercerita tentang benda tu, dia ada banyak lah sebenarnya kan. Apa ni, kita kena tengok. Ini macam-macam teknologi kita dengar, tengok teknologi listening, mana orang dia tap telefon, kan. Okey, sambung balik cerita tadi. Tadi ada gangguan, ada telefon masuk, aku tengok telefon tadi tu. Jadi kepala otak dia tak boleh nak fikir ni. Okey, cerita dia macam ni. Di Israel ada sesuatu, alamak, ada call yang penting masuk ni. Kejap ya. Angkat dulu. Angkat call dulu. Ya. Tahu. Ya, tahu. Okey. Ini adalah satu listening device. Listening device dia. Okey, di Israel ada satu unit dipanggil unit 8200, 8200. Okay. Unit ni adalah salah satu dari cabang SIGIN dipanggil, Signal Intelligence dalam IDF, Israeli Defense Force, cerita dia. Dan diorang ni boleh kata hampir semua teknologi yang ada dalam dunia ni mostly-nya datang daripada sana. Diorang yang buat, diorang develop untuk military. Contoh satu benda yang diorang buat ialah, kau tahu checkpoint, firewall, checkpoint antivirus. Betul. Kan? Tahu. Diorang yang buat. Diorang yang punya. Okey. Ingat tak dulu ada satu checkpoint,
mungkin kau pernah pakai lah kau pernah pakai. Aku rasa lah aku pernah bagi kat kau satu software dia dipanggil helpdesk, dipanggil Alien Sys8. Ingat tak? Tak ingat bang. Aku ada install dulu. Nak tengok komputer tu ada RAM apa sebagainya tu kan. Oh. Okey, jangan sebut dekat mana. Jangan sebut dekat mana. Ingat. Itu teknologi daripada kita buat. Okey, itu teknologi daripada Israel. Itu memang teknologi Israel daripada IDF sendiri. Unit 8200 cerita dia. Oh, I see. Lepas itu kau ingat tak ingat tak mesh system yang aku ceritakan kau tu? Yes. Sebabnya aku terlibat dengan unit tu. Sebab aku terlibat dengan open benda tu, cerita dia teknologi mesh tu, Manet dulu. Open mesh tu. Dan itu adalah military Israel punya. Untuk unit kereta kebal Merkava cerita dia. Okey cerita dia. Okey, ini cerita dia. Jadi unit 8200 ni adalah satu unit yang boleh kata conquer satu daripada college university atau universiti lah yang paling glamour dekat Israel, dipanggil Technion. Okey, dekat sini kan 90%. Technion bukan universiti kau ke? Itulah cerita dia. 95% daripada student dia adalah unit 8200 tentera Israel cerita dia. Tak boleh kenapa. Kau tak kena declare dengan dia orang masa kau kata Technion tu. Ya itu, habis-habis sini lah tak nak cerita lebih-lebih cerita. Okey. Jadi that's why aku cukup tahu tentang unit 8200 cerita dia kan. Jadi itu unit adalah member-member daripada 8200 tu member kau. Ramai. Aku punya pensyarah dulu sebagainya. Jadi kalau nak tahu benda-benda ni memang dia open secret lah cerita dia. Unit 8200 ni terlibat dengan banyak benda cerita dia. Dan diorang ni juga supply untuk barang-barang. Aku ada satu lagi ada satu bukan virus lah, dia panggil satu tool yang dia boleh attack semua telefon dalam dunia ni cerita dia. Sama ada kau install ke, kau tak install ke, dia boleh tolong installkan, dia boleh tolong take over pun. Dan benda ni dibeli oleh ada beberapa negara termasuk Arab Saudi, UAE, digunakan untuk rakyat dia cerita dia. Dia pun nak monitor apa rakyat dia cakap terhadap kerajaan dia. Dan aku tak pasti Malaysia pernah ada beli kita tidak, aku tak pasti lah cerita dia. Aku cakap aku tak pasti. Aku tak nak lebih-lebih cerita. Aku ingat ada satu benda, aku pasang satu benda dulu dipanggil encryptionnya benda untuk kerajaan Malaysia. Aku tak nak sebut dekat mana. Nama dia Crypto AG. Aku terlibat dengan projek ni, Crypto AG ni cerita dia. Kan untuk pada tahun awal-awal cerita dia masuk dekat Malaysia. Aku terlibat, cerita dia company aku kerja tu aku dapat projek tu. Cerita dia, aku pasang lah cerita dia. Tanpa pengetahuan aku, rupanya bahawa Crypto AG tu adalah shell company cekerang kepada Mossad dan NSA. Mossad dan NSA punya projek cerita dia. Pet projek tu. Jadi rupanya diorang boleh selang berapa tahun sudah, sebelum masa COVID itu hari barulah bocor cerita benda tu dan company tu dah tutup sebagai. Rupanya dia dah attack banyak negara, dia dah dapat macam-macam maklumat lah. Kau dapat tak? Contoh aku cerita. Kalau aku nak merestrict contohnya, katalah aku nak restrict bisnes dekat Malaysia lah, aku cerita restrict bisnes ya. Aku bagi kepada ramai orang satu modem unified yang high speed. Sekarang ni AX 150 ke model yang bagus lah cerita kan. Aku bagi free percuma. Tukar bantuan. Maknanya aku ambil engkau punya, aku bagi engkau ini ya cerita dia. Tapi ini high speed, apa ni 2 gig ke tak kisahlah, whichever. Jadi orang semua suka, betul tak? Okay? Orang semua suka. Lepas tu orang tu pasang dekat rumah dia. Dekat rumah ke dekat pejabat dia. Sebenarnya aku nak pejabat cerita dia. Jadi bila dia letak kat sana, cerita dia, semua paket yang lalu aku monitor, aku nampak cerita dia. Kau bayangkan cerita dia. Benda tu boleh dibuat. Aku cerita kau, benda tu boleh dibuat dengan mudahnya cerita dia. Betul. Just bagi AP, access apa ni, access point ni je, atau apa bagi router ke. Cerita dia. Betul lah. Pengalaman aku juga kan buat monitoring, sniffing punya monitoring ni. Memang seronok sebenarnya bang. Dulu pakai Sniffer Pro kan. Pakai aku pernah pakai satu masa selepas pada tahun 99, tahun 2000. 99 lah. 98. Aku pakai satu software nama dia Retina. Oh, Retina. Pernah pakai.
Aku pernah pakai tapi itu yang pirate punya, yang bukan full version ni lah. Pernah pakai kejap. Aku dapat retina yang versi 8200. Kita dia sekian terima kasih. Okay. Jadi aku Itu duduk boleh dalam nampak satu network switch tu. tu bang. Okay. Jadi aku duduk dalam network, mana-mana network aku boleh nampak semua, aku boleh attack, aku boleh hack, aku boleh buat semua sekali, everything dengan komputer aku yang Betul. Retina tu power gila bang. Power gila. Kau nak buat session hijacking ke, kau nak sniffing ke. Banyak benda lah boleh buat retina tu. Mahal lepas tu loh. dulu aku pakai Sniffer Pro. Sniffer Pro ni boleh sniff the whole network macam dia. Sniffer pun aku boleh pakai. Sniffer Yang Pro ni Sniffer Pro ni asal dia daripada pihak yang sama juga. 8200 dan juga NSA juga pakai. Dan ini aku contoh. Yalah. Sebab Sniffer Pro tu aku biasa pakai lah. Jangan ingat spy ni bawa senjata macam James Bond semua tu. Tak. Nerd ni, orang-orang IT ni pun ramai yang jadi spy. Satu yang aku pernah buat, okey, ini aku cerita, ini aku buat pengakuan dalam video ni. Satu benda yang aku pernah buat ialah memakai baju syarikat telco, pakai baju jaket syarikat telco ni semua agaknya, parking kereta yang berlabel telco dekat kabinet tepi jalan. Okay. Buka kabinet tu, orang tak tanya apa sebab orang nampak telco ni orang, kontraktor. Bukan kontraktor, telco. Bukan tapi telco sendiri situ dia. Dengan kad yang real punya situ dia. Duduk situ, tap data, monitor semua yang berlaku dalam kabinet tu. Jadi kau kena ingat, bila kabinet tu, contohlah kabinet tepi jalan tu, kabinet telco kat tepi jalan tu, dia melibatkan circle tu berapa banyak bisnes yang premis yang ada situ. Contohlah, kita nak tahu contoh dia ada satu sel teroris dekat situ kan. Jadi macam mana kita nak tap di situ? Jadi kita tap lah dekat telco ni, dia guna dia tu. dia guna line telefon ke apa sebagainya, whichever lah cerita. Ini tahun 2000 something je dia. Kau faham tak maksud dia? Benda-benda macam tu ialah open dan pernah buat dia tadi. Bukan tak pernah buat je dia. Tahu cerita dia. Aku tak pernah kata aku spy, aku bukan spy, minta maaf. Jangan kata aku spy. Aku tak pernah mengakui yang bahawa aku adalah spy cerita dia. Minta maaf. Dan ada orang kata dia ni spy. Tak. Sorry, orang tu semua salah tanggapan semua. Aku bukan. Aku petugas saja, operatif je cerita dia. Jadi apa yang aku terangkan benda ni ialah normal, open secret. Jadi dalam kes yang Israel contoh dia tu, aku tak nampak bahawa dia ni adalah daripada agensi risikan. Aku mungkin nampak dia mungkin pembunuh upahan dan sebagainya lah cerita dia. Aku yang nampak dia dari situ. Kalau dia ni adalah agensi risikan cerita dia macam kes apa tu? Imam Palestin yang mati kena bunuh dulu tu. Tiba-tiba pam kena tembak kan. Dia orang masuk kat Malaysia pun orang tak perasan, dan dia orang keluar dari Malaysia pun orang tak perasan. Itu yes, betul. Tak tahu dah mati je kan. Tak tahu selesai je dia. Sebab Israel ni ada banyak cara lah. Okey, tak semuanya spy ni kerja dia membunuh cerita dia. Jangan ingat bunuh cerita dia. Dia orang dapat data je, ambil data je sebagainya. Dan bukan semuanya spy ni, contohlah spy lah atau agensi berisikan ni, bukannya semuanya canggih-canggih lah, hebat dengan tools, gadget sebagainya. Setengahnya memang ambil biasa je cerita dia. Lay person je cerita dia. Tapi kalau kita lah cerita dia macam contoh lah, apa risiko dia terhadap negara cerita dia? Ialah negara kita ni kita terlalu banyak dedahkan banyak maklumat. Jadi contoh lah, kalau orang nak collapkan ekonomi kita pun, dia orang hantar spy tadi. Macam mana nak collapkan ekonomi kita? Dia nak jatuhkan Perdana Menteri ke, kerajaan ke sebagainya. Dia orang cari apa kelemahan. Kan? Dia orang kerja-kerja risikan ni mencari apa kelemahan. Pihak satu lagi tu dia. Kalau dia ni kaki perempuan, dia prepare dokumen kaki perempuan. Kalau dia kaki jantan pula, dia bersedia lah maklumat kaki jantan je tu dia. Jadi semua tu. Dia panggil data gathering. Yes. Kata gitu. Kita kutip seberapa banyak maklumat yang boleh gitu dia. Betul. Dan maklumat ni tak semestinya apa saja perbincangan benda-benda borak cerita dia. Lagi satu cerita dia. Dipanggil Big Brothers is watching, dipanggil. Pernah dengar terma tu? Big Brothers is watching. Dia cerita gini. Kalau Big Brothers is watching ni cerita dia macam ni. Sebenarnya bukan saja kat Malaysia lah, bukan saja kat seluruh dunia, kat Malaysia pun ada buat cerita dia.
dia orang monitoring semua channel cerita dia. Jadi kalau kau sebut certain apa ni teks dan apa ayat, dia mungkin menyebabkan kau trigger lah cerita dia. Kan? Macam yang berlaku kat aku hari tu lah kan. Content filtering dia based on perkataan kita sebut tu kan. Jadi benda-benda macam tu tak terkejut lah cerita dia. Tak ada satu yang mustahil kan. Kita pun tahu kan masa ingat dulu masa zaman-zaman aku kat universiti, masa tu tengah kecoh-kecoh macam kes ni lah kan. Ada sebut kan. So memang masa tu aku tak tahu kau terlibat ke tidak. Masa tu kita orang dekat UTM masa tu tengah kecoh-kecoh isu benda ni semua kan. Perlu berlaku rusuhan, semua ditangkap semua benda tu kan. So kat UTM masa tu nak buat conference Linux kan. Masa tu kita orang nak buat conference Linux dan masa tu jugalah kalau kau ingat dilancarkan ketupat Linux semua tu. So bila buat conference tu semua okay, datang ramai geng-geng IT datang yang power-power. Aku ingat lagi Sebul datang, Kai datang kan. Sistem yang power-power kat Malaysia ni datang ramai lah. Kuriang ada datang semua kan. So masa tu aku buat kerja sebagai RA dekat UTM tu. So memang kita orang research unit net secure. So dia orang adalah lepak pot kat bilik kita orang tu kan. So lepak kat situ sempatlah juga sembang-sembang. So antara tugas-tugas dia orang masa tu tak ingat Sempul ke siapa cerita kat aku kan. Kan masa tu kat TV3 lagi kan. So dia kata memang waktu tu memang dia orang diarahkan antaranya content filtering kan semua email yang masuk keluar seluruh ke dalam ataupun keluar Malaysia. Waktu tu kau bayangkan waktu tu kan, yelah aku kat universiti tahun 1999 waktu tu. Aku tak boleh katakan ya, aku tak boleh katakan tidak juga atas soalan kau tadi. Sebab ini apa yang didisclosekan. Yalah waktu tu aku budak lagi kan, budak universiti lagi waktu tu. Kan kata dengar dia orang bercerita, kata tak boleh nak tidur semua. Banyak hari lah aku tak tidur ni kata kan, content filtering semua. So as if we tahulah kan. Tapi macam aku cakap lah, macam aku tidak boleh kata ya, aku tak boleh kata tidak, dan aku simpan aku punya komen tu, benda tu cerita dia. Cerita dia. Itulah. Lebih tak boleh. Betul. Tapi betul sebenarnya benda ni boleh berlaku dan memang real team boleh berlaku pun. Aku ada gag order untuk certain benda cerita dia. Faham. Aku faham. Yang tu aku tak nafikan. Cuma ni aku cerita kan. Kalau katakan peringkat negara, tak mustahil pun buat dengan teknologi canggih yang kita ada. Even pengalaman aku sendiri, masa aku kat universiti sendiri pun, kan, kita orang sendiri pun monitor the whole fakulti kita orang tu, pusat komputer tu. Kan, macam aku mengharapkan kita ada dekat Malaysia ni, aku mengharapkan ada satu universiti kita kan, yang boleh jadi macam Technion. Di mana Kenapa tidak? Kita ada universiti pertahanan kan? Kenapa tak universiti pertahanan tu jadi sebegitu? Patutnya boleh jadi macam itu, tapi aku tak nampak lah sebab sorry to say lah. Sebab macam universiti pertahanan tu sepatutnya. Sebab aku cerita dengan kau, satu yang bagus tentang Technion ni, dia orang buat sesuatu solusi untuk militeri yang akhirnya dia orang komersialkan di bawah atas nama-nama syarikat lah cerita dia. Yalah, apa yang dikomersialkan tu pun mungkin tak sampai 20% to 30% daripada teknologi militeri yang diorang dah buat. Tapi dana daripada komersial tu dia gunakan untuk enhancekan benda-benda tu lah cerita dia. Tapi yang bagusnya ialah, bagusnya kita ni orang awam yang sekarang ni mendapat benefit dia lah. Contoh macam apa mesh yang kau cakap tu kan, macam yang kita pernah guna kan. So mungkin yelah kita tengok sekarang open mesh tu pun distance dia kecil kan. Berapa meter je. Bang, masa aku terlibat dengan projek tu pada tahun 96 cerita dia. Okey. Kita panggil MANET, Multiple Ad Hoc Network dia panggil. Okey, jarak dia 72 km bos, antara satu node ke satu node. Kau bayangkan 72 km. Tapi yang dia kompreskan dalam wifi kita tu kan, dalam itu aku cerita tu ialah military grade punya version. Yalah, betul lah military grade tu. Yalah, that's why aku kata keupayaan itu dalam 20% saja daripada yang sebenarnya pun.
Kan kalau kita tengok open match yang kita ada hari tu pun itu pun dah aku rasa dekat 500 meter juga tu. Ada masing-masing ada teknologi yang masing-masing lah cerita dia kan. Yalah. Macam aku cakap lah, banyak benda lah cerita dia. Aku mengharapkan situ lah kat Malaysia. Tapi macam yang aku cerita tadi, dekat yang aku tahu ni cerita dia orang punya unit pun bagus juga, boleh buat macam-macam benda yang Malaysia punya. Tapi bukan IPTA lah cerita dia. IPTA Malaysia tidak ada yang macam itu. Di mana diorang punya alumni 8200 ni, diorang masuk lepas habis berkhidmat 2 tahun dalam IDF cerita dia. Kan? Sama ada dia orang masuk balik dalam unit 8200 ataupun dia orang sambung belajar sebagainya, dan dia orang kekal, dia orang klik, dia orang bagus itu dia. Contoh bila datang interview, kan? Contoh dalam syarikat, contoh dia, satu syarikat contoh dia, bila datang budak interview, dia tanya belajar kat mana sebagainya, dia kata daripada Technion, daripada unit 8200. Okey, terus masuk. Kan? Atau contohlah, katalah aku ni business owner kan, dia tiba-tiba datang satu syarikat, kan, dia punya staff dia tu X8200. Confirm aku akan deal JV cerita dia. Contohlah masuk dia dekat Israel. Jadi diorang kan ada banyak startup, banyak produk, projek sebagainya. That's why memang bagus jenis lah cerita dia. Dan aku pula masa aku teringat lagi, aku buat firewall masa tu pada tahun 2000 1999 aku buat firewall running on CD. Dia tak boleh install apa-apa. Jalan running on CD. On the fly saja. Aku buat nama je. Masa tu kita orang buat namanya Gibraltar. Kita bagi nama Gibraltar lah. Aku dengan beberapa orang profesor lah yang kita orang buat ni, benda ni. Lalu kita jual masa tu. Firewall tu. Dan masa tu firewall yang ada pun macam WatchGuard pun belum ada lagi. Semua itu yang belum betul. Patut teknologi itu berubah-ubah lah cerita dia kan. Tapi ni basic lah dulu, firewall basic cerita dia. Yang kau perlu ada dua network card, 3 network card, lepas tu kau letak running sini. Tak perlu install apa-apa pun. Secure lah cerita dia. Itu contoh-contoh benda pakai teknologi apa bang? Kau pakai teknologi apa masa tu? Masa kita buat tak ada pakai teknologi, kita buat build sendiri lah cerita dia. Lepas tu masa yang aku buat musik tu. Yelah, filter dia. Pakai C sebenarnya. Buat sendiri auto proprietary, yang itu buat proprietary yang. Tapi yang masa musik tu buat clustering tu pun ada gunanya dekat universiti masa tu. Military pakai juga masa tu cerita dia. Last jadi macam-macam. Keluarlah tu masa tu turbo Linux siap dengan ada turbo cluster sekali built-in sekali. Itu datang military, asal daripada military bang cerita dia. Jadi nak cakap itu history turbo Linux lah. Okay. Tapi military itu pun balik pada unit risikan yang kita buat benda-benda gitu dia. Jadi cerita macam mana kita ni selalu bila aku bercakap macam ni, aku cerita macam ni, aku ada banyak lah dengar orang cakap, kau ni banyak sangat tengok movie, tengok DVD sebagainya. Taklah, aku malas nak lebih-lebih. Aku malas nak lebih-lebih cerita dia. Dengan dia cerita dia macam ni lah. Macam apa yang kau akan cerita kat aku boleh verifikkan benda tu sebagai benda. Sebab sebahagian daripada apa yang kau buat tu, aku pernah buat. Okay. Tapi banyak orang yang kau nak pakai tu, aku pernah pakai. So, banyak orang bila aku bercakap je, dia orang kata, ini kau banyak tengok movie DVD ni cerita dia, Hollywood banyak sangat dia kata. Tapi dia tak faham bahawa apa yang Hollywood portray kata baru 30% je. Ya, kecil sangat lagi. Itu aku kata. Contoh macam real betul-betul punya cerita dia. Kalau kau berduduk betul-betul, sidang betul-betul, kau feel the experience sendiri. Cuma tak adalah macam yang boleh tukar-tukar muka atau ada yang silikon sebagainya. Tapi yang tukar suara ada. Tukar suara tu boleh cerita dia. Dan sekarang pula teknologi AI pun, kalau kau tengok teknologi AI yang ada sekarang pun, agak-agak asal dia kat mana cerita bang? Kau agak-agak asal je teknologi AI. Of course daripada military juga. Military risikan juga asal dia digunakan macam-macam. Face recognition tu, kalau ikutkan face recognition tu pun, asal dia daripada situ lah juga. Kan? Kalau kau tengok kau tengok cerita Hollywood, point of interest, POV. POI cerita dia. Bukan point of interest. Person of interest dipanggil. Person of interest. Itu dia tunjukkan macam mana dia orang boleh
facial recognition seperti simpan data warna-warni ni. Tapi benda yang aku cakap tu seperti mana dalam tu, China pakai apa cerita sekarang ni. China punya CCTV dekat tepi jalan sebagainya, dia akan cap lekap semua ada data orang tu. Gila tak gila. Benda tu bila kita cerita, betul ke nampak macam apa ni, nampak macam Hollywood je? Tak, real. Benda tu ada. Dia akan ikut orang. Contoh dia dia tandakan kau. Dia tengok muka kau, dia empat segi lah kan. Yelah sekarang ni benda tu kan lens kan. Kita tengok kamera sekarang ni pun dah automatic boleh fokus. Face fokus kan. Dia cerita macam ni. Bila orang tengok, boleh ke dia detect serentak? Bang, kapal terbang jet pejuang tu, dia ada sistem radar dan sebagainya, dipanggil AESA radar. Dia boleh monitor. Dia boleh 32 pesawat lain dia boleh monitor, dia boleh tahu track record semua serentak, dia boleh buat calculation. Faham? Jadi 32 ancaman dia boleh monitor cerita dia dalam pada masa sama. Punya canggih dia. Itu tak perlu R2D2 dekat belakang cerita dia. Macam dalam cerita Star Wars cerita dia. Kau nampak tak? Maksud dia itu dia cerita radar yang biasalah, radar militeri cerita dia. Dalam pada jet berjuang cerita dia. Banyak benda dia. Jadi bila kita tengok balik agensi risikan, balik pada cerita tadi, adakah penting untuk negara? Pada aku penting. Kok penting? Tapi berapa besar bajet yang kerajaan keluarkan untuk agensi-agensi ni? Tak tahu, tak pasti. Dia tak ada special data lah cerita dia. Special data lah. Tapi kita kena ingat. Most data dia kuat besar jugalah. Data dia ada yang nak kata unlimited tu tak ada jugalah. Dia ada limited kalau kat Malaysia ni, melainkan yang aku cakap tu satu unit tu memang data dia punya dana ni unlimited lah cerita dia. Sebab dia orang ada banyak-banyak bisnes dia orang kendalikan cerita dia. Pastilah. Jadi okay, back to the pada kewangan ni pula kan sikit-sikit. So basically memang betul lah juga apa yang diputerakan dalam filem-filem tu, dia orang ni ada backup company kan, orang kata black op company, ataupun pernah ada satu dalam cerita berkaitan dengan CIA. Dana CIA yang lama-lama tu dia orang kumpulkan kan, dia orang dah makin membesar dana tu semua. And then dia orang transferkan balik semua. So benda-benda tu betul lah. Kalau kan. Benda tu boleh kata 80% lah. 70% 80% lah betul gitu. So, memang ada dana-dana memang so memang ada di company ni. Aku cerita kau contoh lah. Kalau kau tengok cerita Korea lah, dia tunjuk satu kes, ada satu cerita aku lupa lah cerita dia dalam cerita Korea ni, dia tunjuk bahawa dia orang punya sel risikan dia adalah sebuah agensi travel agent. Itu open secret, semua orang buat benda yang sama. Paket buat agensi umrah. Sebab untuk memudahkan cerita dia, untuk memudahkan operasi cerita dia. Macam kita ada unit IT, kita ada syarikat oil and gas, contoh cerita dia. Aku tak kata ya, aku tak kata tidak cerita dia. Kan? Jadi macam itulah. Jadi mudah untuk bergerak untuk sebagainya, saya boleh memantau banyak benda cerita dia. Jadi masuk negara sekarang dia. Jadi balik pada cerita dia. Adakah kita punya perisikan kita kan mampu untuk menahan Malaysia daripada serangan-serangan yang pelik-pelik aja dia. Aku cerita simple je. Selama kita duduk kat Malaysia ni, kita pernah dengar ke kita pernah dengar ancaman bom, tapi kita tak pernah nampak bom yang betul-betul berlaku. Betul tak? Sebab ini dah diselesaikan kat luar. Cerita dia. Kita dah tapis sebaik-baiknya. Bukan kata kita belagak sebagainya, tapi mungkin akan ada yang terlepas. Tapi itu biasa, normal cerita dia. Kan? Sebab selagi mana ada manusia yang tamak, selagi mana ada manusia yang rasa dia nak buat duit atas benda-benda macam ni, dia rasa ada kepentingan dia, benda ni akan berlaku lah cerita dia. Kena ingat, pembelot ni sentiasa ada di mana-mana pun cerita dia. Dalam keluarga kita, dalam rakan-rakan sekerja kita, masing-masing ada kepentingan kan cerita dia. Jangan kita tebak negara cerita dia. That's why kalau nak tanya aku lah cerita dia, kepentingan dia nombor satu lah cerita dia. Dari segi kedaulatan. Dia kata ibarat jantung lah kan. Ya. Yelah macam orang kata pun kita zaman milenium di
the most important thing sekarang ni, benda yang paling utama adalah, senjata paling utama adalah data. Kan? So, itulah. Data mining. Betul. Sebab itu Data mining. Yes. kita kena buat benda-benda ni sebelum musuh ambil benda ni. Kita. Okay. Betul. Sebelum musuh ambil, kita ambil. Hmm. Betul tak? Betul. Kita kena buat. Kita kena take over benda ni. Jadi aku cerita kat sini ni, habis kat sini aja dia. Habis kat sini video ni nanti ramai orang. Kan, tapi macam aku cakap lah kan. Aku akan deny atas apa yang aku cakap lah cerita dia. Kalau apa-apa. Taklah, tak ada apa pun. Kita berkongsi open secret, bukannya orang kata benda yang dikeraskan. Kalau orang kata apa ni cerita dia, aku boleh mengatakan tidak, aku boleh menidakkan apa yang aku cakap lah cerita dia. Minta maaf lah cerita dia. Sebab macam aku cakap lah, aku ada gag order untuk certain benda. Jadi terpaksa gag order lah, jaga kepentingan tu cerita dia. Pengalaman aku terlibat dengan benda-benda yang cerita macam ni cerita dia. Yalah, betul lah. Itulah sesuatu yang menarik cerita dia dalam hidup lah cerita dia. Satu yang aku letak dalam hati ialah cerita macam ni. Ini apa yang aku selalu cakap dekat budak-budak baru ke atau sebagainya, aku cakap macam ni. Pada aku, negara penting. Negara nombor satu. Kepimpinan negara ke siapa-siapa ni tak penting sebab boleh ditukar pada bila masa. Mati agung, kita boleh naik agung yang baru. Macam kita dia. Mati sultan, kita boleh naik sultan yang baru. Dalam adik-beradik ramai, saudara mara dia orang ramai dalam kurungan yang sama. Kita dia. Okey, kita dia. Kalau mati pemimpin, Perdana Menteri ke apa, kita boleh nanti kita ada Perdana Menteri. Kita ada 222 ahli parlimen seluruh Malaysia. Siapa-siapa boleh dilantik di Perdana Menteri. Okey, kita dia. Menteri Kewangan ke apa sebagainya. Jadi kita tak risau. Kita dia. Jangan ingat, Perdana Menteri saja yang bagus, kita dia. Engkau pun bagus juga. Semua orang bagus, kita dia. Semua orang layak untuk mengganti ahli parlimen tu, kita dia. Kan, betul tak cerita dia? Dari segi layak, semua orang layak, cerita dia. Okey. Jadi, yang penting sekali adalah negara dan bawah negara itu institusi yang mengendalikannya. Itu penting. Yang mengawal dia tu. Institusi diraja, di mana institusi yang Datuk Agong tu sendiri. Itu nombor satu. Jadi negara tu penting. Sebab apa? Kenapa aku cakap negara tu penting? Bukan kata agama tak penting. Agama penting juga. Bangsa ke lain penting juga. Tapi kenapa aku cakap negara? Cerita dia macam ni. Kalau kita tidak ada negara, kita tak ada, Malaysia yang tak wujud, cerita dia. Dia dibatalkan punya pendaftaran dekat UN ke apa ke sebagainya. Kita nak pergi mana bang? Cerita dia. Kita nak pergi Indonesia. Kau ingat orang Indonesia nak terima kita ke? Dia ada masalah dekat negara dia berlambak dia. Kau ingat China nak terima kita? Kalau orang China tu nak balik China, kita kata hang kau baliklah apa Shanghai lah cerita dia. Tak ada bang. Tengok dekat China pun dia pun dah berlambak berbilion-bilion orang. Kau ingat dia pun nak terima? Kalau yang India ni rasa dah belagak sebagainya, kata orang ni, kau ingat dia, kau boleh balik ke India tu? Kau ingat orang India nak terima kau ke cerita dia? Kan? Cerita dia. Tak ada siapa nak terima. Kita sinilah tanah kita, tanah air kita, negara kita. Kita lahir di sini. Tak ada option bang, cerita dia. That's why, kalau kita tak ada negara, kita jadi macam Rohingya. Bangsa ada. Bangsa Rohingya cerita dia. Kata kita, contoh kita Melayu, kita Cina, kita India. Kita bangga dengan bangsa kita, tapi kita tak ada negara. Kita tak boleh buat apa-apa pun. Kita duduk situ je. Kalau kita ada agama contoh dia. Memang kita agama, Islam sebagainya. Tapi kita tak ada negara. Macam mana kita nak buat pentadbiran, kita nak buat keagamaan kita. Tak boleh bang, cerita. Itu jadi macam Rohingya lah. Tak boleh buat apa-apa. Tumpang masjid orang, cerita dia. That's why negara tu penting. Benda yang pertama. Itu yang benda yang Nabi Muhammad SAW buat. Masa mula-mula dia lepas jadi Nabi, dia buat negara. Dia bina negara, bangunkan negara. Jadi kita kena faham benda tu. That's why, kalau nak cerita, dari zaman Nabi lagi ada perisikan. Cerita dia. Dia hantar sahabat-sahabat pergi sana untuk dapatkan maklumat. Cerita dia. Normal, cerita dia. Jadi, pentingnya tu kenegaraan tu, cerita dia. Jadi adakah kita ni patriotik atas negara kita? Soalan tu aku nak tanya kepada semua orang, cerita dia. Adakah kita ni patriotik atas negara dia? Kalau kau rasa tak penting lah negara ni sebagainya pergi yang tak tahu, aku nak cakap kau nak duduk mana sebenarnya? Kau nak campak ke mana, cerita dia. Aku selalu bercakap macam ni, cerita dia. Kalau sesiapa yang kata Malaysia tak bagus sebagainya, aku cabar dia orang buat satu video kerat IC. Jangan kerat pasport, sebab pasport tak ada masalah, cerita dia. Kerat IC. Bila kau kerat IC, maknanya kau dah tak berminat nak jadi warga negara Malaysia, automatik kau dibatalkan semuanya sekali, cerita dia. Faham maksud dia? Kalau kau kerat pasport, kau masih ada IC. Kau masih warga negara Malaysia, cerita dia.
Faham maksud dia? Jadi aku cabar siapa-siapa yang rasa macam tak puas hati sebagainya. Macamlah aku cabar orang lain cerita dia, Sajat ke siapa ke. Keratlah IC. Nak tengok ada berani tak berani. Kalau kutuk tentang Malaysia sebagainya, sila kerat IC. Jadi bila kau dah kerat IC, mana kau bukan warga negara Malaysia. Jadi tak layak untuk mendapat apa-apa kelebihan. Untuk diselamatkan bila berlaku malapetaka di negara lain lah cerita dia. Itu satu benda lah cerita dia. Patriotism kita lah. Nah ini kita bukan kita pasal perisikan sangat pun, tapi patriotism tu balik dunia ni. Kenapa kita ni sepatut jadi macam perisik juga untuk negara kita? Sebab kita kena bawa kepentingan untuk negara kita, letak kepentingan negara kita. Faham tak? Katalah kita ni sebagai student contoh dia, kita pergi kat luar negara ni cerita dia. Tiba-tiba sambil lepak ni kita dengar ada orang nak bom Malaysia cerita dia. Dekat meja sebelah. Adakah kau nak biar je gitu saja? Kau mesti laporkan dekat kedutaan ke apa ke, supaya boleh monitor orang tu sebagainya. Betul tak? Itulah perisikan cerita dia. Perisikan yang tak sangka cerita dia. Adakah kau nak kau dah tahu dah orang nak pergi buat jahanam sebagainya kat Malaysia, sampai kau buat bodoh je? Tak ada bang. Cerita dia. Tak boleh. Yang itu tak berbayar lah cerita dia. Ada yang dibayar allowance sebagainya cerita dia. Kalau tanya, berapa allowance seorang operatif ya? 2,500 ya? Tak banyak. Tapi tak tahulah itu berdasar apa. Tapi aku tanya, kalau orang tanya lebih-lebih, aku akan mengatakan I am deny itu apa yang aku cakap lah dia. Jadi dunia rizikan kita macam itulah sebenarnya. Tak ada yang menarik sangat lah. Biasa-biasa je. Tapi apa yang berlaku dekat, macam aku cakap tadi, apa berlaku dekat yang kes Israel tu ialah banyak red flag dengan dalam kes dia tu. Macam menyebabkan aku rasa macam ada banyak yang tak kena je tu dia. Dia punya storyline tu tak kena je tu dia. Kau faham? Yelah. Sebab sesuatu yang dia buat tu memang tak akan dibuat oleh orang-orang yang terlibat dalam dunia tu, cerita dia. Alright. Okay. Jadi tu je lah yang aku boleh cerita tentang sedikit. Tapi kalau nak cerita pasal tool, software, kita kena buat satu segmen lain lah. Okay. Boleh. Macam aku cakap lah. Yang aku cerita kau retina sebagai itu simple tu aku kita orang ada banyak lagi tool yang lagi best, lagi canggih lagi juga. Cerita dia. Boleh. Nanti kita cerita. Aku berminat. Kau peminat. Airwave kita, radio kita pakai telefon, kita hantar kan pergi tower sebagainya. Dia encrypt daripada tower. Tapi kalau kau ada monitor, frequency scanner sebagainya, kau boleh detect frequency tu siapa punya. Lepas tu kau cuba bypass dia, boleh detect dia. Kau faham maksud dia? Dia ada banyak cara lah cerita dia untuk scan cerita dia. Yelah. As long as benda tu ada komunikasi dua hala, kita masih boleh tap. Sama ada kita boleh buka encryption atau tidak boleh buka encryption. Itu saja cerita dia. Tapi ceritalah bila kita pasang satu equipment tu datang daripada contohnya Ericsson ke Nokia ke apa ke. Dia orang dah pecah dah break dah awal-awal dah. Geng-geng benda-benda ni. Nak open secret lah. Jadi nak kata, orang kata kalau nak kena badan fit macam Pascal sebagainya, dan itu tak adalah. Ada orang-orang biasa je. Normal. Jangan terkejut, aku ceritakan kau, ada satu kes ni, cerita dia. Aku tak boleh lupa lah satu kes ni. Dia macam kau. OKU. Naik kursi roda. Tapi dia punya kursi roda tu dah kursi roda elektrik macam kau tu, dia dah rigged dengan macam-macam teknologi cerita dia. Jadi dia masuk dalam pejabat, dia boleh scan, dia boleh tu relay equipment sebagainya macam-macam. Dia ada kamera kat situ semua. Orang tak tahu cerita dia. Bila orang tengok dia OKU cerita dia. Dan orang tak agak pun, tak syak pun bahawa dia adalah the real person. Dia bukan berlakon. OKU. Cuma dia bukan field operatif lah cerita dia. Dia adalah dekat office lah cerita dia. Tapi bila diperlukan dia boleh jadi field operatif lah cerita dia. Kau nampak tak? Kalau kau letak sesuatu dekat kursi roda tu, kau ingat orang check ke? Kau pergi kat airport pun, kau lalu kan kursi roda, orang tak check betul-betul pun. Meter detector tak check pun. Ada tak check? Tak ada. Biasanya kalau sampai kat wheelchair tu, kau pergi je cakap ini wheelchair kau pergi just untuk tagging tu je. Tag kan? Pasal tag tu, dia on rap je. Dah jalan. Betul lah.
Betul aku cakap kau. Betul aku cakap. Benda ni sesuatu yang common lah cerita dia. Betul. Ada sesuatu yang common lah. Kan, ada orang lain aku tak tahu lah cerita dia. Alright. Okey, ada Okay, apa lagi soalan? Ada apa lagi soalan? Itu dah kot kita tak boleh panjang sangat ataupun tak boleh mendalam sangat sebab ialah banyak benda-benda yang tak patut kita expose kan, terexpose nanti. So kita cerita surface je just untuk orang tu berkongsi apa yang ada. Kan? Berkaitan dengan tu, so insyaAllah kalau ada masa nanti kita boleh cuba share kan, kita share the teknologi lah. Kan? Kita mungkin boleh ajak pendakwah teknologi sekali. Okay, boleh insyaAllah. Tunjukkan. Nanti cuba kontak dia, tengok macam mana kalau dia berminat. Alright, bang. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Mungkin ni session kita terakhir untuk ni kot sebelum Raya. Ya, okey. Kita jumpa lepas Raya nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.